Selamat sore ibu-ibu sekalian，姐妹们，大家好，午安。我们感谢主，就是我们能够在这个姐妹团契再见面。Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan KW ini. Sebelum kita lebih lanjut untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu. 有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？亲爱的朋友，你是否想到，马槽的婴孩是为你而来？亲爱的朋友，你是否了解，最好的礼物是人子主耶稣。生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？Kita sudah di pertengahan bulan Desember. 我们已经进入12月的中旬， Sekarang ini sudah suasana Natal kita rasakan, kita saksikan di mana-mana. 现在我们可以看到，到处都是圣诞的气氛。 Di sekolah kita, sebagian jenjang sudah merayakan Natal. 在学校里，一部分的成绩已经庆祝完圣 Di 诞。 gereja kita, sekolah minggu, remaja, sebagian keluarga sudah merayakan Natal. 在教会里，主的学少年团契，还有一部分的团契小组也庆祝了圣诞。 Ya, kita 24 malam juga ada perayaan Natal. 我们的教会在24号晚上也有庆祝圣诞。 Kemudian tanggal 25 jam 10 pagi kita ada ibadah atau kebaktian Natal. 同样的，在12月25号早上10点，我们也有庆祝，我们也有圣诞的崇拜会。 Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya. 我们现在来做一个祷告。 Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami. Pada saat ini Bapak, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Kami mau belajar, kami mau merenungkannya. Tuhan pimpin dan tolong kami supaya melalui firman-Mu Tuhan kami makin diteguhkan, kami makin dikuatkan di dalam
jalan rohani kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu maupun Camo yang menerjemahkan. Tuhan yang kuduskan, layakkan kami, pakai kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 主内的姐妹们， dalam setiap momen ketika kita merayakan Natal, 每一次我们庆祝圣诞、纪念圣诞的时候， kita jangan lupa 我们不要忘了， bahwa fokus kita adalah pribadi Tuhan Yesus. 我们的注意力只是耶稣自己本身， Ya. Fokus kita pada Natal, jangan yang lain-lain. 我们的专注不是其他的。 Ya memang di gereja maupun di mana-mana ada dekorasi Natal yang bagus-bagus. 当然，除了在教会，在其他的地方也很多圣诞的装饰装得很漂亮。 Bahkan di depan kita ini pun sekarang ada sebuah pohon Natal mini dengan lampunya yang berkelap-kelip. 甚至在这个小台前也是有一个小圣诞树。 Fokus Natal bukan pada pohon Natal. 圣诞的专注不是在圣诞树， Fokus Natal juga bukan pada Sinterklas. 圣诞的专注也不是在这个圣诞老人， Fokus Natal juga bukan pada diskon-diskon ya. 特别是圣诞的专注不是在那些扣价。 Saya tidak mengatakan tidak boleh belanja yang diskon, bukan ya. 我不是说你不可以买那些打折扣的东西。 Kalau memang pas mau belanja, mau beli ada diskon, ya syukur dapat diskon kan begitu. 当然，假如我们刚好要买的时候有这些折扣，当然是非常好啊。 Tapi jangan kita semua perhatian fokus kita itu kepada hal-hal seperti itu. 我要强调的，我们的注意力、专注力不是在这些的思想上。 Siapa fokus kita? 谁是我们专注的呢？ Yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. 就是主耶稣自己本身。 Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. 我们来读一处的经节。 Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 就是约翰福音第1章第1节，太初有道，道与神同在，道就是神。 Kemudian dalam Roma pasal 9 ayat 5. 在罗马书第9章， Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 罗马书第9章 Ayat 5. 第5节，列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的，他是在万有之上，永远可称颂的神。阿门。 Nah, ibu-ibu sekalian, kita jangan lupa Yesus Kristus adalah pribadi yang menjadi pusat dari iman atau kepercayaan Kristen. 姐妹们，我们不要忘了，只有主耶稣基督是我们敬拜的唯一的目标。 Jikalau tidak ada pribadi Yesus Kristus ini, 假如没有这个耶稣这个人， mungkin yang kita percaya ini adalah kepercayaan agama Yahudi atau Yudaisme. 假如没有耶稣这位人的话，我们所敬拜就是犹太教而已。 Artinya kita ini sama dengan orang Yahudi yang mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. 就是我们像犹太人这样，不相信主耶稣就是弥赛亚。 Nah, jadi sekali lagi ini pribadi yang menjadi sentral. 再一次的强调，主耶稣是我们敬拜的中心。 Nah, orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah 基督徒要相信主耶稣基督就是神， yang turun ke dunia menjadi manusia 就是道成肉身来到世上， untuk menggenapi rencana Allah. 就是要完成天父神的旨意。 Apa itu rencana Allah? 那神的旨意是什么呢？ Ya, rencana itu Jiwa. jiwa, Jiwa. yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. 就是拯救罪人。 Nah, itulah yang kita rayakan ibu-ibu sekalian di bulan Desember itu merayakan Natal. Itulah kita merayakan
Allah datang ke dalam bumi. 所以在12月份，我们庆祝圣诞，纪念圣诞，就是纪念我们的神来到世上。 Memang sebelum Yesus lahir, Allah sudah biasa datang kepada manusia, datang di dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sudah biasa. 在主耶稣还没降世之前，在很古以前，我们已经熟悉了，知道了神降临在世上，也与人谈话过，也与世人都晓得它是存在的。 Tetapi yang sangat istimewa, 但是特别的是， Allah menjadi manusia, menjelma jadi manusia. 最特别的就是神道成肉身， Itu yang memang tidak pernah terjadi sebelumnya. 这之前是没有发生过的。 Nah, Ibu, jadi sebenarnya banyak orang salah paham tentang Yesus Kristus. 姐妹们，其实很多人对耶稣基督误解了。 Biasanya kesalahpahaman itu dimulai dari mereka salah dalam memahami Alkitab. 就是因为他们对圣经不理解。 Satu contoh ya, ini dulu ada presiden Amerika yang ketiga namanya Thomas Jefferson. 比如以前在美国第3任的总统名叫杰弗森总统， Diceritakan bahwa Thomas ini, ya, presiden ini, dia baca Alkitab dia sambil pegang gunting. 就是说到当时这位美国第3位总统，他一边读圣经，拿着一把剪刀， Untuk apa? 为什么呢？ Dia menggunting bagian Alkitab yang menceritakan tentang keilahian Tuhan Yesus. 就是他把关于整本圣经有关于神的主耶稣的神性的这个部分把它剪掉。 Nah, makanya di dalam sejarah ada dikenal yang namanya Alkitab The Jefferson Bible. 所以在历史上，我们有一种圣经叫做杰弗森圣经， Tahun 1819. 就是在1819年。 Jadi ibu-ibu bisa lihat ya di gambar nanti di dalam gambar ini Alkitab itu jadi bolong-bolong karena digunting. 所以姐妹们，你可以从这个影像看到，它的圣经是到处都有这些剪断的。 Nah ini khususnya di Perjanjian Baru ya. 特别它是在新约上， Jefferson menggunting, membuang semua hal yang menurut dia tidak bisa diterima akal sehat. 杰弗森他把圣经里面他认为不能用他的理性来接收的这些部分都剪掉了。 Nah seperti apa? 比如说， Soalnya katanya bagaimana mungkin Yesus lahir dari seorang perempuan yang belum menikah? 那他就说，一个童女怎么可以生孩子呢？ Sementara ini ajaran Kristen yang sangat penting loh ya. 其实这是圣经里面非常重要的教义， Yesus lahir dari seorang perawan bernama Maria. 就是耶稣是由于童女玛利亚所生的。 Tapi Alkitab itu memang akhirnya yang dia gunting-gunting itu tidak pernah dipublikasikan. 所以他所剪过的这些圣经本从来没有公开过。 Dan juga itu akhirnya dia sendiri dan ada beberapa kelompok yang memakai Alkitab itu. 所以只有他自己，还有一部分的宗教人士们使用这本圣经。 Buku itu atau Alkitab itu berada di tangan keluarga Jefferson sampai akhirnya ada seorang dari sebuah institusi yang membelinya dari Carolina Randolph, salah satu keturunan Jefferson di tahun 1895. 所以在1895年，有一位女士叫做 Carolina， 她从她的杰弗森的家族里买了这本圣经。 Orang yang membelinya dari Carolina, ya. 哦，买的人像 Carolina， 就是总统的这些后裔。 Ya, Carolina ini sendiri keturunan Jefferson. 就是总统的后裔，名叫 Carolina。 Ya. Oke. Nah, saat Yesus bertanya kepada 12 muridnya, 当耶稣问他的12个门徒的时 Yesus 候， tanya, menurut orang saya ini siapa? 按照人来说，我是谁？ Sebagian orang bilang, oh Elia, oh Yeremia, dan lain-lain. 有的人说你是以利亚，你是耶利米，还有其他的。 Dan waktu itu memang
banyak orang belum tahu, belum kenal siapa Yesus. 当时确实很多人不真正了解耶稣是谁。 Tapi pada saat Yesus bertanya itu, Petrus memberi jawaban yang luar biasa sekali. Dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 所以当时只有彼得可以恳切的回答：“你就是神的儿子， 是弥赛亚， 弥赛亚，神 神的儿子。 儿子。 Ya. Nah, luar biasa kan? ”是非常特别的。 Ibu-ibu sekalian, 姐妹们， kita harus tetap berpegang teguh pada Alkitab. 我们要坚守我们所读的圣经， Kita harus berusaha giat, giat berusaha untuk mendalami, untuk mau belajar, untuk mau merenungkannya dan melakukannya. 所以我们要很坚持的、有持续的、很深思的了解圣经，还有要把它实行出来。 Jangan kita tertipu dengan penjelasan tentang Yesus yang tidak jelas. 我们不要被那些对耶稣的这生平、对耶稣这位神的误解，相信这些误解， Yang kebenarannya diragukan. 就是他的真理我们怀疑的， Nah, bahkan ada yang salah. 甚至有的对神完全是不认识的。 Nah, ini sangat mempengaruhi akhirnya tindakan dalam kehidupan sehari-hari. 假如我们对神误解的话，会影响我们生活上的每一个生活细节。 Nah, seperti Jefferson tadi, 就好像刚才杰弗森， dimulai dari salah memahami Alkitab. 他起初就是误解了圣经， Akhirnya apa yang dia lakukan? 那主要做了什么呢？ Nah, menggunting Alkitabnya sana sini. 就是把圣经重要的部分把它剪了。 Kita mengenal Yesus dengan benar berarti kita mengenal Allah yang benar. 假如我们切实的认识神，真正的认识耶稣，我们就认识我们的父神。 Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa Yesus mempunyai dua sifat. 我们要了解的，耶稣有两个性格， Dia adalah Allah sejati 耶稣有两个位格，他就是真正的神， dan dia adalah manusia sejati. 他同时间也是真正的人。 Nah, di sini kita harus hati-hati ya. 在这方面，我们要非常的仔细。 Jadi bukan Yesus itu seperti Allah, bukan. 不是耶稣好像神，不是 Juga 的， bukan Yesus itu seperti manusia, bukan. 不是耶稣，不是说好像人，不是的。 Yesus adalah Allah yang benar-benar Allah dan dia turun ke dunia menjadi benar-benar manusia. 耶稣是切实的神，他降在世上，成为切实的人，真实的人 Lalu。apa bedanya dengan kita? 那与我们有什么不同呢？ Yaitu Yesus tidak berdosa. 就是唯一的，就是耶稣从来没有犯罪， Yesus benar-benar Allah. 耶稣就是神。 Rapat gereja pada tahun 325 di atau abad keempat itu sudah mengakui pada waktu itu bahwa Yesus akhirnya diputuskan dalam rapat itu bahwa kepercayaan gereja adalah Yesus adalah benar-benar Allah sejati. 所以在第4世纪的时候，这些教会的长老们、这些先知， Bapak-bapak gereja ya. 就是教会之父， Ya. 他们同意认同耶稣基督就是神。 Jangan salah ibu-ibu. 弟兄姊妹，我们不要误解 Ini 了， bukan rapat lalu memutuskan, bukan. 这不是他们开会然后决定，不是的。 Tapi rapat ini menegaskan atau mereka mengatakan kami percaya dan terima apa yang Alkitab ajarkan. 他们开这个会议，就是一起承认，也认同他们所相信的。 Ya, di sini kita harus hati-hati. 所以在这里我们也要非常的小心。 Ada orang mengatakan, oh Yesus itu diakui sebagai Allah karena ada sidang, ada rapat pada tahun 325. 有的人会说，耶稣被承认为神，因为当时有一个会议认同了这个建议。 Seolah-olah Yesus kalau gitu dia bukan Allah sebelum ada rapat ini. 所以看起来还没有这个会议之前，主耶稣都是神。 Jadi kalau begitu, siapa yang menjadikan Yesus itu Allah, yang mengangkat dia? 假如这样的话，谁
可以决定耶稣是神呢？ Mungkin orang bisa mengatakan, oh ternyata sidang itu yang mengangkat Yesus jadi Allah. Maka sampai hari ini orang Kristen bilang Yesus itu Allah. 也许有的人会说，就是当时的会议指定了耶稣是神，所以今天我们承认耶稣是神是从那个会议来 Jadi 的。 kita menjadi orang Kristen ini harus hati-hati ya di dalam kita itu mendalami ajaran gereja, ajaran Alkitab dan sebagainya. 所以成为基督徒，我们要非常小心、仔细的在了解圣经里面说到关于耶稣。 Apa dasar kita menerima Yesus sebagai Allah? 那我们基于什么接受耶稣成为神呢？ Ayat Yohanes 1 ayat 1 yang kita baca. 约翰福音第1章第1节， Itu sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada. 就是太初，所有一切还没创造之前，太初就是有道，道就是与神同在。 Di dalam kitab Kolose, Paulus mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. 在哥罗西书这里也告诉我们，耶稣的存在，神的存在是在还没有创造宇宙万物之前。 Nah, kenapa kita penting memahami Yesus adalah Allah? 那为什么重要的对我们来说要了解 Supaya 耶稣是神呢？ kita taat seperti Yesus. 就是让我们效法耶稣这样的生 Kedua, 活。 untuk membuktikan kasih dan keadilan Allah di dalam diri Yesus. 就是我们要了解神的爱以及神的公义，就是借着耶稣基督。 Yang kedua, masalah kemanusiaan Tuhan Yesus. 第二点，关于耶稣的人性， Di dalam abad kelima di suatu tempat bernama Kalsedon, di situ diputuskan di dalam satu sidang. 在第5世纪，就是在这个卡尔西顿的这个会议当中， Di sana 兼顾了 di sana meneguhkan Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. 在那个会议当中，他们也坚固的说，耶稣就是真正的人，同样的，耶稣也是真正的神。 Sekali lagi ya, bukan sidang ini yang memutuskan Yesus Allah atau bukan, manusia atau bukan ya. 再一次的强调，不是因为会议而认定耶稣是神，耶稣是人。 Dan mana kita tahu Yesus manusia sejati? 那从哪里我们晓得耶稣是真正的人呢？ Dia dilahirkan seperti manusia biasa dilahirkan. 他就像世人一样，由于你是女人把他生出来 Dan 后， dia memang punya silsilah yang jelas. 他的家谱是确定的、正确的。 Yesus itu juga bertumbuh seperti manusia biasa dari bayi sampai menjadi dewasa. 耶稣从幼儿、婴孩，同样的跟人一样，一直成长到他年长。 Yesus bisa merasakan seperti yang saudara-saudara rasakan atau saya juga rasakan. Misalnya bisa lapar, bisa haus, bisa perlu tidur, ya dia capek dan sebagainya. 耶稣跟我们一样，就是能够有饥有渴，也有疲惫的时候。 Tapi ingat satu hal membedakan kita dengan Yesus. 唯一让我们与耶稣不相同的， Dia tidak berdosa. 就是他从来没有犯罪。 Tapi apa pentingnya kita mengenal atau memahami Yesus ini manusia sejati? 那我们为什么要了解耶稣是个真实的人呢？ Ya, pertama karena kalau Yesus manusia sejati, maka ya yang apa namanya? Kita ini kan orang berdosa ya. 我们要了解耶稣已经是一个正式的人，跟我们一样，但是我们世人是有罪的。 Tuhan Yesus kan tidak berdosa. 耶稣是无罪的人， Nah, karena kita ini berdosa, kita ini mau diselamatkan, ditebus, maka yang menebus kita itu harus yang bisa mati, yang dapat mati. 因为我们是罪人，要赎我们的就是一个能够死的跟我们一样的人。 Kalau Yesus tidak menjadi manusia, 假如耶稣不成为人的话， bagaimana bisa mati? Nah itu loh. 他怎么样可以死呢？ Yang kedua, 第二点， supaya rencana Allah tergenapi dalam diri Yesus bahwa dialah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. 再一次我们要切实的明白，主耶稣就是唯一的我们与神之间的中保， Ini penting sekali. 这对我们来说 Ya. 非常非常重要， Pengantara jumpa. 就是中保。 Supaya Yesus juga dia bisa merasakan penderitaan dan pencobaan seperti yang kita alami.
好让耶稣跟我们一样体会到我们所遇到的考验，所有的试炼。 Dan satu lagi, supaya Yesus bisa menjadi teladan bagi kita manusia. 还有一点就是耶稣可以成为我们的榜样模范。 Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹们，姐妹们， di dalam hal seperti ini, 在这件事上， kita lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus. 我们更认识主耶稣。 Setiap tahun kita merayakan Natal, bukan? 每一年我们都庆祝圣诞。 Ibu-ibu sudah berapa kali merayakan? 那姐妹们，自问到底 Ya. 我纪念主耶稣的诞生多少 Mungkin 次了？ ada yang mengatakan, wah saya sudah 5 kali. 有的说可能5次， Ada yang mungkin sudah 10, 15. 有的10次是5次， Tapi mungkin ada yang sudah lebih dari 5-60 kali. 有的在他的整个人生里可能已经纪念了50次或者是60次了。 Nah, luar biasa ya, karena dia mungkin dari muda, dari kecil dia sudah jadi orang Kristen. 非常可信的就是，可能他从幼小都已经成为基督徒了。 Tapi pertanyaannya adalah, 但是问题是， seberapa dalam kita mengenal Yesus? 我们到底有多深的认识我们的神主耶稣基督？ Mari kita terus merindukan untuk membaca firman Tuhan, 所以让我们渴慕的思念来不断的读经， merenungkannya. 来思想它。 Kita merindukan juga untuk mendengarkan khotbah-khotbah. 我们也思念很殷勤的跟随这些的讲道， Untuk mengenal 让我们更认识 siapa Allah yang sejati, 谁是真正的 siapa 神。 Yesus, 耶稣到底是谁？ mengapa dia istimewa, 为什么这么特别呢？ mengapa banyak orang percaya kepada dia, 为什么世上这么多人相信他呢？ mengapa setiap tahun bulan Desember orang merayakan dia, lahirnya dia. 为什么整个世界每一年这么多人都要纪念他的 Nah, 诞生呢 ibu-ibu？ sekalian, saya harap Natal tahun ini menjadi Natal yang spesial buat kita semua. 所以姐妹们，希望今年的圣诞成为我们每位姐妹最特别的圣 Untuk 诞的， kita lebih mengenal Tuhan kita, Allah kita. 就是让我们更认识我们的神耶稣，还有我们的父神。 Selamat menyambut hari Natal. Selamat menyambut hari Natal. 圣诞快乐，我们也迎接圣诞节。 Kiranya sukacita, damai Natal ada di dalam hati kita, di tengah keluarga kita. 让这个圣诞所带来的平安、喜乐都临到我们自己的本身、心里面，还有我们的家庭里面。 Amin. 阿门。 Ibu-ibu sekalian, persekutuan KW kita sore hari ini sampai di sini. 姐妹们，今天的姐妹会到此为止， Pelayan firman Tuhan juga sampai di sini. 我们的信息也同样到此为止。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya 愿神祝福他的话语， dan kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Natal, merenungkan kebenaran-kebenaran Natal pada tahun ini. 今年我们可以好好的思考关于圣诞，关于我们的主。 Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan dan untuk persekutuan KW pada sore ini. 我们这个需要我们做一个结束祷告。 Mohon kesediaan, Cik Amoy boleh mengucap syukur dalam doa. 我们来一起同心的祷告。亲爱的父阿爸上帝，感谢你，你让我们保守我们从岁首到岁尾。今年这个时候已经是我们庆祝圣诞的降临节了，所以来到你脚前献上感谢。这个降临节让我们可以从我们内心里面，不单单从家庭里面庆祝，但是从我们内心里面，我们可以腾出地方，我们可以迎接小小耶稣进到我们心里面，因为他带给我们的喜乐平安，最特别的就是他为我们预备永生的道路。主啊，感谢你在这个圣诞节期间，我们不被忙忙碌碌所让我们对主的信心、爱心把它换掉了，成为非常的忙碌来参加很多的聚会。但是我们需要神，你让我们有颗安静的心，思念你的心，愿意跟随你的心，更是愿意更深的、深刻的了解耶稣到底您是谁。所以神啊，把我们全然带到你手中，
剩下这个2024年大概只剩下不到3个星期的日子，全然仰望在你手中。然后你让我们预备心迎接，不是神许可迎接新的一年，把这个圣诞期间，就是整个圣诞节，全世界不同的教会、不同的言语、不同的地方所庆祝的圣诞，都为了要把所有的荣耀尊贵只单单归于你。我们的神，感谢你这样把我们所有的姐妹放在你手中，求神赐给我们喜乐、平安、健康的身体来跟随你。感谢主，这样的祈求感恩交托，乃是奉靠主耶稣生命祈求的，阿门。阿门，阿门。好，姐妹们，午安，再见。再见。